Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang setia bersama kami di saluran Bernama TV. Saya Wan Syahrina dan ini Ruang Bicara. Saya kira dalam masa terdekat ini kita memang sedang meraihkan, menjustifikasi, menilai, memantau, menyemak apa yang telah berlaku sepanjang setahun, dan dalam tempoh setahun ini kita bercakap tentang dinamika politik yang kita lihat dalam pembentukan sebuah kerajaan dan juga mungkin peradaban madani yang kita perlu perkasakan, yang menjanjikan kita juga al-khair ataupun kebaikan pada bentuk yang lebih holistik, yang lebih inklusif. Dan dalam masa ini jugalah kita ingin bercakap sama-sama dengan bukan sahaja kerajaan itu, kementerian-kementeriannya, jabatan-jabatan di bawah kementerian, bagaimana mereka telah pun melalui setahun ini dengan apa yang dihasratkan pada awalnya dan apa cabaran yang mereka temui sepanjang perjalanan ini. Dan kerana itu malam ini menerusi saya kira siri yang sama, kita juga membawakan cabaran dan mungkin apa yang telah dilalui oleh Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM bersama-sama untuk kita menelusuri juga semangat Malaysia Madani. Bersama saya lah Datuk Ismail Yusof, Timbalan Ketua Pengarah Komunikasi Komuniti Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah baik. Terima kasih Datuk. Baik. Ya, baik. Mungkin yang pertama sekali sebagai pembukaannya Datuk, kerana kita melihat tarikh 23 November 2023 sebagai tarikh setahun Kerajaan Malaysia Madani di bawah pimpinan PMX. Overview-nya Datuk melihat pencapaian selama setahun ini. Apa yang paling ketara, apa yang paling merenggut perhatian? Saya nak mulakan dengan bahawa bila disebut PMX dan kerajaan perpaduan ini, ia bukanlah suatu yang design dengan izin setelah pilihan raya umum yang ke-15. Sebagaimana yang kita tahu, apa yang berlaku pada pilihan raya umum yang ke-15 itu situasi yang disebut sebagai hang parlimen yang akhirnya dengan kebijaksanaan Wisdom ke bawah duli Yang Maha Mulia, Yang di-Pertuan Agong, maka parti-parti yang bersaing dengan begitu sengit dalam pilihan raya umum yang ke-15 itu duduk bersama dengan meletakkan soal kesejahteraan rakyat, kestabilan politik dan masa depan negara itu sebagai suatu yang perlu diutamakan. Maka ada konsensus untuk membentuk kerajaan yang dinamakan Kerajaan Perpaduan dengan mengangkat Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri yang ke-10. Saya mulakan dengan itu kerana tarikh 24 November itu adalah satu tarikh yang sangat penting, kerana pada tarikh yang berkenaan apabila Yang Amat Berhormat mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, beliau tanpa lengah, tak silap saya pada 19 Disember pergi ke Parlimen dan membawa usul keabsahan jawatan Perdana Menteri. Dan itu bagi saya satu permulaan yang terbaik sebenarnya bagi seorang Perdana Menteri, kerana maklumlah kan, parti-parti yang bergabung dalam kerajaan perpaduan itu bersaing sama. Jadi sebab itu kalau soalan yang Syafrina sebutkan tadi pada saya dalam tempoh 1 tahun kan, apakah milestone yang boleh digunakan? Bagi saya dia proses yang sedang berlaku dan inisiatif-inisiatif yang dijalankan memang sebenarnya sedang berjalan dan akan terus ditingkatkan. Okey. Saya kira itu memang satu poin yang penting. Bagaimana kita melihat kerajaan perpaduan yang kita tidak pernah ada acuannya sebelum ini. Jadi rakyat anticipate nak tengok apa yang bakal berlaku, apa yang akan berlaku. Malah kalau kita boleh imbas sedikit, sebelum PRU15, mereka yang ada dalam kerajaan sekarang ialah mereka yang saling bercanggah pendapat antara satu sama lain. Tapi selepas setahun, Datuk lihat adakah indikatornya positif menunjukkan bahawa good governance telah berjaya dilakukan dengan baik, orang kata toleransi berjaya dipupuk dengan baik antara mereka yang ada dalam kerajaan hari ini? Sebenarnya sebagaimana yang disebutkan tadi, ini bukan kali pertama sebenarnya kerajaan perpaduan ini. Dan saya nak mengingatkan kita
sama malam ini, iaitu perpaduan ini dalam konteks Malaysia ini bukan satu pilihan. Ia adalah satu yang mesti ada. Sebab kalau kita lihat dari segi sejarahnya, kemerdekaan, kemudian rukun negara, dan kemudiannya sekarang dengan prinsip rukun madaninya, semua itu adalah bagi saya perkara-perkara yang mengikat membentuk negara bangsa Malaysia ini itu, ya. So walaupun berbeza, tapi ini saya nak ingatkan bukan pengalaman pertama. Kalau ingat tahun 69 kita menghadapi satu tragedi hitam. Tapi kemudiannya hikmahnya apa? 2 tahun kemudian bentuk apa yang dipanggil Barisan Nasional. Parti-parti yang bersaing dalam pilihan raya bergabung membentuk kerajaan pada waktu itu. Sebab itu bagi saya, apabila berlaku hang parlimen pada pilihan raya umum yang ke-15 itu, dan itu sebenarnya menguji apa yang dipanggil partisipatif demokrasi, demokrasi berparlimen. Itu yang 222 orang ahli parlimen yang telah dipilih, tetapi tak boleh bentuk kerajaan kerana tak ada satu mana-mana gabungan pun yang punya angka yang cukup untuk membentuk. Jadi lalu di situlah bagi saya lah yang menjadi penanda arah dunia luar memandang tu, bagaimana kita menyelesaikan situasi yang sangat kritikal itu, di mana semua yang telah bersetuju tadi meletakkan ideologi, meletakkan kepentingan parti dan juga manifesto masing-masing, dan meletakkan keutamaan untuk memastikan kestabilan politik dan kesejahteraan rakyat itu boleh diangkat. Dan itu saya lihat bukan saja starting point, permulaan itu makin lama makin meningkat, makin baik, dan kita boleh melihat keserasian antara parti-parti yang bergabung itu dalam tindakan dan juga dalam pelaksanaan polisi dan dasar yang berteraskan semangat Malaysia Madani. Okey, baik. Walaupun mungkin saya kira secara khususnya kita bercakap tentang perpaduan yang dibentuk selepas pilihan raya berlangsung berbanding dengan perpaduan yang dibentuk sebelum pilihan raya berlangsung, dan kalau kita lihat perpaduan antara PH dan BN, sebelum kita pergi pada JKOM ni lah, mungkin nak dengar sedikit analisis Datuk. PH dan BN satu masa ialah blok parti kerajaan yang terkuat 60 tahun mentadbir. PH pada satu masa ialah blok pembangkang terkuat di Dewan Rakyat, dan sekarang kita ada pembangkang dan kerajaan yang terkuat dalam satu kerajaan. Jadi adakah Datuk rasa ada lagi perkara-perkara yang harus dibaiki, ditambah baik selepas setahun ini, ataupun cukup acuannya tu? Politik ni orang kata is the art of possibility. Kan? Ada benda-benda yang tak termasuk dalam fikiran orang biasa, orang awam, orang biasa, tapi bagi mereka yang berada dalam kalangan politik, ada banyak perkara yang orang kata mustahil boleh menjadi realiti. Tapi ini sebenarnya bukan soal membelakangkan prinsip, bukan mengenepikan nilai dan etika dalam dalam berpolitik itu. Jadi persoalan yang dibangkitkan sebentar tadi, dua gabungan yang dilihat, iaitu Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, itu kalau ditanya pada saya, dia bukan hanya dua entiti ini. Sebab kita kena faham, kita juga ada entiti daripada Borneo, DRS, GPS, kan, yang turut serta selain daripada parti-parti yang lain. 19 jangan lupa parti yang bergabung di sana. Jadi bagi saya, kalau tanya pandangan saya, sinergi antara PH dengan BN itu merupakan kerangka yang sangat penting dalam membentuk semangat
kerajaan perpaduan yang ada sekarang. Dan saya yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita pun faham sejarah dan latar yang telah beliau lalui. Jadi Barisan Nasional itu bukan sesuatu yang asing sebenarnya bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi bila sekarang ni kita duduk bersama untuk menjalankan tanggungjawab mengurus tadbir urus negara ini, kita lihat dia tidak menimbulkan sebarang konflik, bahkan itu merupakan satu kekuatan dalam koalisi yang telah dibentuk. Okey. Mungkin itu juga antara perkara-perkara yang menyebabkan expectation yang tinggi diberikan kepada Kerajaan Perpaduan dan juga PMX. Bezanya hanya kita nak lihat gelas baru penuh atau gelas baru kosong. Jadi masih ada lagi orang yang rasa tidak cukup impak setahun ini. Apa pandangan Datuk? Saya hari ini pagi tadilah sebenarnya bila melihat berita-berita, biasanya itulah yang kita buat pagi kan, tengok what's news yang terkini yang perlu kita beri perhatian. Timbul satu persoalan pada diri saya, ya, kenapa ya bila Perdana Menteri yang ke-10 ini dalam baru menyambut tahun pertama, 1 tahun itu terlalu menarik minat banyak pihak, penganalisis, think tank, penyelidik, begitu juga kan di ahli akademik yang begitu berminat benar untuk memberikan ulasan tentang prestasi Perdana Menteri yang ke-10 ini. Sedangkan sebelum ini pun ada juga, tapi tak sehebat yang ada ini. Jadi saya kadang-kadang terfikir barangkali mungkin mereka juga nak menonggang populariti Perdana Menteri yang ada sekarang ini, sebab beliau dilihat sebagai seorang Perdana Menteri yang punya dinamik pendekatan yang tersendiri. Tapi ini bukan baru bagi siapa yang mengenali perjalanan politik Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itulah dia kan. Dia seorang insan yang sangat konsisten dari segi perspektifnya tentang negara bangsa ataupun the dream nation dengan izin, ya, yang diimpikan, dan itu yang dimaksudkan sebagai Malaysia Madani itu. Jadi Malaysia Madani ini sebenarnya bukan satu yang retorika, bukan satu yang filosofikal, tapi suatu yang negara impian yang mahu dikongsi dengan rakyat. So Malaysia Madani itu bukan it's not about bukan PMX, bukan cerita Perdana Menteri ke-10, bukan cerita Kerajaan Perpaduan, tapi ini adalah suatu lontaran idea kepada seluruh warga Malaysia untuk melihat negara impian yang sebenarnya menjadi cita-cita kita sejak daripada kemerdekaan dulu. Okey. Baik. Tapi Datuk sebut tadi, saya pun rasa macam betul juga dan menarik juga betapa hebatnya Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, sehingga beliau tidak boleh dipermudahkan, dilepaskan dengan mudah untuk setahun beliau. Sedangkan kalau yang masa-masa lain kita melihat lebih lama tempoh tu. Dan tapi kalau kita bercakap pada asas mungkin pengetahuan ataupun pendedahan di peringkat akar umbi yang menyebabkan mereka mungkin tidak berapa sedar ataupun tahu apakah impak Kerajaan Perpaduan, Kerajaan Madani selama setahun ini. Dan ia saya kira antara ataupun salah satu daripada peranan dan fungsi JKOM juga untuk menyampaikan, untuk menyebarkan maklumat ini ke peringkat akar umbi. Kalau kita bercakap tentang JKOM untuk setahun ini, Datuk? Saya sejujurnya baru 8 bulan ke 9 bulan. Tak cukup lagi, tak cukup haul. Tak cukup haul je lagi kan. Okay. Tapi tempoh 8-9 bulan ini bagi saya satu pengalaman yang cukup menarik dalam hidup saya sebagai orang tua lah, ya. Orang lama yang diberikan peluang untuk berada dalam JKOM ini. Dan pengalaman 7-8 bulan ini
mengajar saya tentang betapa pentingnya sebuah agensi komunikasi yang bertanggungjawab mengangkat bukan saja dasar policy, inisiatif, gerak kerja kerajaan yang ada itu, tapi yang lebih penting ialah memastikan bahawa maklumat itu sampai ke akar umbi. Sebab itu bila disebut JKOM, Jabatan Komunikasi Komuniti, fokus kita ialah bila disebut komuniti itu ialah di peringkat akar umbi itu, kepimpinan di peringkat akar umbi itu mestilah mendapat informasi yang tepat dan betul bagi membolehkan pelaksanaan dasar dan polisi yang telah ditetapkan oleh kerajaan atau yang mahu dilaksanakan oleh kerajaan itu dapat dilaksanakan dengan bukan saja lancar tapi mencapai kepada kumpulan sasar yang kita maksudkan. Itu penting pada saya. Adakah Datuk melihat cabaran tertentu? Betul. Dia cabarannya, yang kalau tanya saya, cabarannya apa dia sekarang ini? Dalam liberalisasi maklumat, dalam dunia di mana komunikasi jadi lebih terbuka, lebih demokratik, apa dia cabaran yang kita hadapi di bawah sana? Iaitu dalam komunikasi ini ialah bagaimana kita mengurus persepsi, kan? Dan ini bukan satu yang mudah, kan? Sebab dalam komunikasi yang bersifat besar seperti mana JKOM ini, agensi JKOM ini, ia memerlukan suatu kemahiran yang tinggi dalam konteks bukan saja membina naratif, tapi bagaimana informasi itu dapat disampaikan secara berkesan dan sampai kepada kumpulan sasar. Dan kalau tanya saya apa cabarannya, itulah dia, bagaimana kita mengurus persepsi yang di luar sana, di luar kawalan kita. Bahkan saya selalu memperingatkan di JKOM, keluarga JKOM, bahawa kita sekarang berhadapan dengan apa yang dipanggil war against perception. Ya, sebab kalau dilihat, kan, kalau kita lihat dalam parlimen umpamanya, kan, kita tak boleh nak kawal pandangan yang dikeluarkan khususnya oleh pihak Perikatan Nasional Pembangkang yang diberikan, dan memerlukan bukan saja jawapan yang diberikan oleh pihak kerajaan, tetapi bagaimana maklumat-maklumat yang itu dapat diurus, diolah dengan segera sampai dekat luar sana. Because komunikasi yang berlaku, khususnya kalau kita ambil perdebatan dalam parlimen itu, dia secara langsung sekarang ini boleh dilihat oleh rakyat. Sebab itu rakyat perlukan, sebenarnya kalau tanya saya, yang rakyat perlukan sekarang ini ialah guiding ideas. Dan dalam konteks JKOM, kita dengan jelas menunjuk meletakkan 3 teras dalam organisasi kita, iaitu yang pertama, memastikan masyarakat komuniti ini menjadi masyarakat komuniti yang berilmu, berinformasi. Yang kedua ialah yang celik digital, okey, dan yang ketiga berjiwa patriotik. Itu 3 teras yang mendasari Jabatan Komunikasi Komuniti. Okey, baik. Kalau kita bercakap sekarang komunikasi, kita mungkin di bawah payung kerajaan itu ada juga bernama, contohnya ada juga RTM, ada juga Jabatan Penerangan. Tapi kita melihat pengkhususan atau kelainan JKOM ia diletakkan terus di bawah PMO contohnya. Jadi ada mungkin perkara-perkara yang memang hanya JKOM yang perlu buat. Jadi kalau merujuk pada apa yang Datuk katakan tadi, war against perception, adakah JKOM rasa JKOM persendirian dalam peperangan ini di tempat itu? Tapi Datuk jawab selepas ini kerana kita akan berhenti rehat seketika. Kita kembali semula selepas ini dalam Ruang Bicara malam ini, Malaysia Madani, JKOM dan cabaran masa hadapan. Teruskan bersama-sama kami.
Kembali semula menerusi Ruang Bicara Malaysia Madani, JCOM dan cabaran masa hadapan. Kita bersama-sama Datuk Ismail Yusof, Timbalan Ketua Pengarah Komunikasi Komuniti Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM, dan menyambung semula apa yang kita sebutkan lebih awal tadi Datuk, dalam peperangan yang Datuk sifatkan mungkin perlu diterajui, didepani oleh JCOM, dan siapa yang ada dengan JCOM untuk bersama-sama dalam perang ini? Okey. Pertamanya, JCOM tidak bergerak bersendirian. Agensi komunikasi dan kerajaan ini, saya fikir paksinya ada di Kementerian Komunikasi dan Digital KKD, kan? Dan agensi komunikasi ini ada banyak, kan? Selain pada RTM bernama yang menjadi terajuk utama, of course yang di luar KKD yang di swasta pun ada. Tapi dalam konteks kerajaan yang ada, komunikasi ini, komunikasi dalam kerajaan ini, dia merupakan suatu yang saling berkait antara satu dengan yang lain. Sebab kita kalau di peringkat agensi atau di peringkat kementerian, kita ada Setiausaha Akhbar, kita ada unit komunikasi korporat, kan? Dan di PMO sendiri ada media yang menguruskan Perdana Menteri. Jadi JCOM ini berada dalam satu situasi di mana bila ia diletakkan di Jabatan Perdana Menteri, maka tanggungjawabnya ialah untuk memberi support service dari segi komunikasi PMO itu, atau bila saya sebut PMO itu maksudnya Prime Minister Office lah, dari segi pejabat Perdana Menteri itu, untuk membolehkan supaya maklumat penting ataupun isu-isu yang perlu diberikan penerangan dan penjelasan segera itu dapat disampaikan. Jadi networking di antara agensi-agensi ini memang berlaku, dan kita secara peribadi saya lihat kita compliment each other lah, kita saling melengkapi. Sebab bila bercakap tentang naratif negara madani ini, kan, kita kena selaraskan supaya tidak ada naratif yang berbeza untuk disampaikan kepada rakyat. Jadi pengukuhan itu datang dalam bentuk di mana dari semasa ke semasa ada kolaborasi, ada koordinasi yang dilakukan di peringkat agensi, termasuk di JCOM lah. Okey. Ada ataupun tidak kemungkinan JCOM dari segi persepsinya masih lagi dihantui dengan agensi lama yang Jabatan Hal Ehwal Khas satu masa dulu dikenali sebagai JASA, yang memang membentuk persepsi khusus terhadap mereka? Ini soalan yang saya macam mana nak jawab yang itu. Okey, pertama, saya boleh tak saya sebut begini. Sebenarnya JASA telah ditamatkan ketika Kerajaan Pakatan Harapan mengambil alih selepas Perdana Umum yang ke-14. Ya, Menteri Penerangan pada waktu itu, kemudian diputuskan kerajaan pada waktu itu untuk tutup JASA. Barangkali kerana sejarah JASA itu sendiri, kan, yang dilihat sebagai terlalu quote-unquote apolitical lah kepada government of the day. Jadi selepas itu, apabila berlaku peralihan kuasa kepada Perdana Menteri Tan Sri Mahyudin Yassin, maka ketika itu dilihat bahawa agensi ini perlu dihidupkan semula. Tetapi pada waktu itu ia diberikan satu preskripsi yang berbeza dengan yang lama. Saya selalu bagi tahu orang, JCOM ni dia ada surat beranak dia yang baru. Bahkan disebut tarikhnya itu 20 November tahun 2020, di mana ada kertas kabinet yang diangkat oleh menteri pada waktu itu, Menteri Komunikasi, untuk membolehkan JCOM ini diwujudkan. So, antara perkara yang disebutkan dalam kertas kabinet itu ialah JASA ini bukan replikasi kepada JCOM. Itu dengan jelas disebut sana. Bukan replikasi, bukan reinkarnasi, bukan. Bukan. Okay. Ia adalah satu entiti baru yang perlu diberikan penjendamaan yang lebih segar, yang melihat bahawa
ia bertanggungjawab kepada government of the day, bukan kepada parti. Itu saya nak sebut kan. Yes, parti membentuk kerajaan, tetapi JKOM adalah sebuah agensi seperti agensi-agensi yang lain yang sebenarnya dia bertanggungjawab kepada kerajaan yang memerintah pada waktu dan ketika itu. Whoever come sebagai government of the day, JKOM akan ada di situ untuk memberikan khidmatnya. Sekarang Perdana Menteri ke-10 Kerajaan Perpaduan mengangkat Malaysia Madani, maka JKOM, tanggungjawab JKOM ialah untuk memastikan bahawa segala polisi dasar inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan ini perlu dimaknai dengan naratif dan juga penjelasan supaya rakyat dapat merasakan bahawa ini dia yang dilakukan oleh kerajaan yang ada pada hari ini. Okey. Seperti kata Datuk, garisan pemisahnya itu sangat-sangat halus antara politik dan kerajaan, dan saya kira kerana profesionalisme politik di Malaysia pun masih lagi belum sampai ke tahap kita membezakan apa yang kerajaan buat dan apa yang parti politik dalam kerajaan buat, contohnya. Kerana itu apa yang mungkin JKOM perlu tangani ialah tuduhan-tuduhan politik, contohnya terhadap kerajaan sekarang. Jadi bagaimana JKOM nak neutralisekan perkara seperti itu? Kerana itu dalam salah satu teras kewujudan JKOM itu disebut, iaitu nombor satu, soal masyarakat yang berilmu, celik ilmu, yang berinformasi. Yang keduanya ialah yang celik digital, dan yang ketiganya iaitu berjiwa patriotik. Isunya apa? Isunya ialah dalam konteks kenegaraan. Kadang-kadang orang faham tak apa yang dimaksudnya bernegara ini dalam konteks Malaysia ini. Saya ambil contoh, bila kita bercakap tentang demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan, itu prinsip yang sangat asas dalam bukan saja tadbir urus, tapi dalam proses kita menjaga kedaulatan negara dan kesejahteraan rakyat. Apa maksudnya di situ? Sebab saya fikir bertahun-tahun lamanya yang kita tidak pernah ada satu keterbukaan untuk berbincang secara terbuka tentang pemisahan kuasa antara apa maknanya menjadi sebuah negara yang mengamalkan demokrasi berparlimen yang sepatutnya diterjemahkan sebagai kuasa legislatif. Dan bagaimana pula yang dikatakan kuasa eksekutif, government of the day itu, yang semak dan imbang, check and balance-nya berlaku di parlimen. Kan? Itu belum lagi kita sebut tentang soal kehakiman. Kan? Jadi semua ini bagi saya sepatutnya perlu diberikan perhatian, kerana saya melihat khususnya generasi yang baru, si anak-anak yang terkemudian ini, bila mereka tak memahami bagaimana kita membentuk negara ini dengan sistem yang ada itu, dan dia memberikan persepsi yang negatif kepada perkara-perkara yang sedang dilakukan oleh kerajaan yang ada. Ini tanggungjawab siapa, Datuk? Semua orang atau ahli politik? Sebab itu dalam Malaysia Madani itu membawa maksud ialah kita kerajaan yang ada ini cuba untuk membina satu ekosistem di mana kita ingin memberdayakan rakyat, empowering the nation. Sebab membina negara ini dia bukan hanya tanggungjawab pemerintah. It's a two-way process. Tanggungjawab rakyat bukan hanya 5 tahun sekali pergi pangkah dan lepas tu selesai. Lepas tu 5 tahun lagi datang pula. Saya fikir itu pemikiran itu perlu direformasikan semula. Because mengundi itu adalah disebut sebagai constitutional right, hak yang telah diperlembagakan dalam perlembagaan. Dan bila kita mengabsahkan undi 18 atau auto registration ini,
kita sebenarnya membuka ruang demokrasi yang lebih terbuka, yang disebut partisipatif demokrasi itu, kan. Jadi untuk itu, kalau untuk menunaikan tanggungjawab itu, kalau rakyat tidak punya kefahaman yang betul tentang kenegaraan ini, saya sebut begitu ya, kenegaraan ini, dan bagaimana negara ini berfungsi hingga kita boleh berada dalam situasi yang ada sekarang, dan itu memerlukan ada agensi yang mengambil tanggungjawab untuk turun ke bawah, kan, engage bersama dengan, khususnya di masyarakat komuniti ini, sebab kadang-kadang orang melihat ini urusan orang politik, kita jangan campur. Jadi dalam kehidupan masyarakat kita sekarang ni terlalu sangat di politik, kan, sebab sehingga kan orang tak boleh membezakan yang mana parti politik, yang mana satu kerajaan. Betul. Ya, so ini juga pada saya merupakan cabaran besar yang perlu kami tangani. Sebab bila kami turun buat program di bawah, orang kata ini program parti ke program kerajaan. Kan? Sedangkan kita turun sebagai agensi kerajaan membawa naratif dan message daripada government of the day. Bukan daripada parti. Okey. Sebagai orang biasa, saya akan ada sedikit kecenderungan meletakkan kesalahan itu kepada orang politik. Kerana orang-orang politik nampaknya macam masih hidup di masa lalu. Kalau kita tengok siaran parlimen, Datuk, kita rasa macam PRU15 belum lepas. Belum habis lagi. Masih lagi pertarungan seperti itu berlaku. Dan kalau kita nak bercakap tentang itu juga merupakan antara perkara yang mungkin memberikan kesan ataupun impak kepada rakyat. Adakah Datuk lihat persidangan di Dewan Rakyat ataupun mungkin perbahasan antara ahli-ahli parlimen kita mencapai kualiti yang sepatutnya untuk kita menjustifikasi maksud semak dan imbang itu, ataupun ia again satu lagi sekadar permainan politik, kerana ia boleh dipentaskan kepada pandangan umum? Ini satu lagi yang saya anggap cabaran komunikasi terbuka yang ada di hadapan kita. Dan mau tak mau, JECOM juga punya peranan yang tersendiri dekat situ. Okey. Ya Amat Berhormat Perdana Menteri menyebutkan bahawa dalam konteks Malaysia Madani ini, beliau menjelaskan bahawa kita sekarang berada dalam satu situasi yang dipanggil post normal time ataupun pasca normal. Apa maksud pasca normal ini? Pasca normal ini ialah di mana masa hadapan tu belum sampai. Tapi post masa lalu itu belum berakhir. Jadi kita berada dalam satu situasi the extended present, tahu. Dan situasi ini dalam post normal time itu dihuraikan, didefinisikan dengan disebut suatu situasi yang tidak menentu. Karakteristiknya ialah dia sangat chaotic, dia sangat kontradik, dia sangat complicated. Dan dia, perubahan itu berlaku sehingga kan disebut change itself is changing. Jadi kan change itself is changing, tau. Dan dia berlaku dalam suatu situasi yang disebut pantas, speednya, skopnya besar, dan dia berlaku dalam keadaan di mana simultaneity, berlaku serentak, sehingga kadang-kadang kita tak tahu yang mana nak didulukan, mana nak dikemudiankan, yang mana yang betul, yang mana yang palsu. Sebab berada dalam situasi post normal ini, cabarannya ialah yang paling pasti itu tak pasti. Dan ini memerlukan wisdom dan kebijakan yang luar biasa. Sebab itu, bila kita melihat soalan yang berbangkit ialah melihat parlimen itu. Bila sekarang, kalau dulu kita di pihak RTM ambil angle-angle tertentu, sekarang ini sepanjang proses parlimen itu berlaku, kita seluruh rakyat boleh melihat. Dan ini bagi saya suatu yang saya anggap positif dalam konteks pendemokrasian. Sebab rakyat boleh melihat, inilah wakil yang kita pilih, inilah wakil yang kita angkat, kerana
peranan mereka itu sama ada di pihak kerajaan atau di pihak pembangkang. Dalam parlimen itu mereka dilihat sebagai legislator, pengubah undang-undang. Cuma bezanya ialah satu backbencher, satu lagi di pihak oposisi. Tapi peranan mereka sama, iaitu to do check and balance. Sebab itu kalau dalam parlimen, kalau dilihat parlimen itu, dia ada apa yang dipanggil select committee, kan, yang ditubuh di mana bipartisan, diwakili oleh semua parti yang ada, termasuk pemerintah dan pembangkang, untuk yang diberikan mandat untuk memanggil kementerian agensi untuk bukan soal siasat, tapi lebih untuk mengetahui apakah agensi-agensi ini berfungsi dan berperanan seperti mana yang telah diputuskan oleh parlimen itu tadi. So bagi saya, bahkan yang terbaru saya difahamkan dalam sehari dua ini, Tan Sri Speaker sendiri telah mengumumkan pelantikan ahli-ahli akademik yang akan duduk dalam select committee itu untuk, jadi ini bagi saya ialah parlimen itu sudah jadi satu tempat yang lebih terbuka dan lebih merakyat, kan? Dan sudah tentulah parti politik kalau masih lagi dengan cara konvensional, dengan cara pendekatan yang lama, memilih pendekatan populis dan retorik, saya fikir bila sampai pilihan raya, saya yakin rakyat punya wisdom, kebijaksanaan untuk menentukan siapa yang mahu mereka angkat sebagai wakil mereka. So berhati-hatilah orang politik. Itu mesejnya. Okey. Baik. Itu menarik dan kita mungkin akan berpatah balik kepada apa yang disebut lebih awal, cabaran kepada JCOM, terutamanya kepada situasi yang Datuk sebutkan tadi. Apa yang mungkin JCOM perlukan untuk diperkasakan lagi supaya JCOM juga bergerak selari dengan kepantasan perkara-perkara lain bergerak ini. Tapi kita akan kembali semula untuk blok terakhir sebentar lagi. Kita akan masih bersama-sama dengan Datuk sampai ke pukul 10 malam nanti untuk Malaysia Madani, JCOM dan cabaran masa hadapan. Teruskan bersama-sama kami. Kembali semula menerusi ruang bicara Malaysia Madani, JCOM dan cabaran masa hadapan. Untuk blok terakhir bersama-sama Datuk Ismail Yusof, Timbalan Ketua Pengarah Komunikasi Komuniti Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM. Jadi kita tinggalkan tadi bercakap tentang sekali lagi cabaran, tapi mungkin lebih intensif sikit nak bercakap tentang perkara-perkara yang orang mungkin kaitkan dengan generasi muda sahaja yang faham cabaran pada zaman mereka. Jadi meremajakan JCOM itu sendiri, mungkin pendekatan-pendekatan yang lebih kena dengan apa yang masyarakat mahukan dan bukan lagi secara konvensional seperti komunikasi sebelum ini. Macam mana perancangan untuk itu, Datuk? Lanskap politik negara ini berubah pasca PRU 15 ini. Berpunca kalau tanya saya ialah kerana apabila kita membuat keputusan untuk memberikan hak mengundi kepada yang disebut sebagai Undi 18, ya, hampir 4.7 juta pengundi baru, merubah profil parlimen dan profil pengundian hingga berlaku hang parlimen itu. Bahkan dalam pilihan raya negeri PRN 6 buah negeri baru-baru ini juga, itu lagi 600,000 pengundi baru yang bertambah. Dan kita dapat lihat bagaimana keputusan pilihan raya tersebut, ada orang kata tidak memihak kepada kerajaan perpaduan, tetapi bagi saya seimbanglah tiga-tiga, kan. Untuk menuju ke hadapan pada pilihan raya umum yang akan datang, mereka yang sekarang ni di tingkatan 2, bila tamat tempoh kerajaan ini nanti dalam masa 3 tahun yang akan datang ni, juga layak mengundi. Lebih kurang kalau mengikut data yang ditunjukkan, hampir 1,900,000 lebih. Sudah tentu dia akan memberi impak yang besar, kesan yang besar, kan, kepada lanskap politik negara. Demografi pengundi dan parlimen juga akan berubah. Sebab itu dia akan jadi persaingan yang lebih terbuka untuk masa yang akan datang. Dan
tetapi memberikan hak untuk mengundi tanpa menyediakan mereka untuk menggunakan hak tersebut secara bertanggungjawab, ya, bukan hanya mengikut sentimen semata-mata. Ini yang berlaku dalam 2 pilihan raya yang lepas. Makna faktor sentimen itu yang mempengaruhi, bukan konsain ataupun kesedaran tentang nak menunaikan tanggungjawab. Sedangkan proses mengundi itu, kalau boleh saya kongsi, ya, proses mengundi itu disebut oleh almarhum Profesor Datuk Dr. Siddiq Fadil, seorang tokoh pemikir ahli akademik yang sangat rapat dengan PMX. Beliau menyebut proses mengundi itu seperti mengangkat syahadah. Maknanya aku masuk, aku naik saksi, simpulan-simpulan ini sebagai, jadi itu satu proses mengundi itu suatu yang sangat sakral. Jadi bagaimana kita memberikan tanggungjawab yang begitu besar untuk melakukan proses tersebut, tetapi kita tidak menyediakan mereka dengan kefahaman, contohnya dari segi sejarah negara bangsa. Bagaimana kita membentuk negara ini yang di mana kepelbagaian kaum itu umpamanya menjadi suatu yang bukan saja kita perlu raikan, tetapi ia adalah satu takdir Tuhan yang perlu kita uruskan, ya, supaya kepelbagaian itu tadi bukan menjadi suatu tragedi kepada bangsa, tetapi ia adalah suatu anugerah ilahi yang membolehkan kita membina negara ini dengan kepelbagaian yang ada itu. So unity in diversity ini kan, perpaduan dalam kepelbagaian ini adalah satu cabaran besar yang ada di hadapan kita, dan itu memerlukan dalam JKOM kita telah meletakkan ini. Mengapa kita letakkan soal menjadikan komuniti di Malaysia, semua kumpulan sastra yang kita dekati itu sebagai mereka yang berilmu, berpengetahuan, ya, berinformasi, berjiwa patriotik dan memahami maksud dan arti AI ataupun digitalisasi itu. Itulah warna ataupun ekosistem kehidupan yang ada di hadapan kita. So dalam situasi yang seperti ini memerlukan JKOM melihat bagaimana pendekatan-pendekatan yang lebih inovatif, lebih kreatif untuk membolehkan kita mendekati kumpulan sastra dalam komuniti itu dan menyediakan mereka untuk menghadapi proses demokrasi yang akan berlaku dalam pilihan raya yang akan datang. Ya. Tanggungjawab yang saya kira besar. Of course bukan JKOM saja lah, Wan, kan, sebab kita SPR pun ada tanggungjawab dia. Of course Kementerian Pendidikan, Kementerian Pengajian Tinggi, semua kena berperanan. Tetapi bagi JKOM kita fokus kepada ni di akar umbi ini. Kepimpinan di akar umbi khususnya kan perlu mereka ini didekati dan dijelaskan, sebab mereka punya pengaruh yang sangat besar kepada generasi, khususnya generasi muda yang ada di luar sana kan. Sangat menarik apa yang Datuk sebutkan tadi, bagaimana kita harus diingatkan betapa tanggungjawab mengundi itu sesuatu yang sangat suci, yang sangat luhur, yang tidak boleh disia-siakan sekadar hanya untuk kita nak tengok siapa jatuh, siapa naik, sekadar kita nak ikut orang cakap apa. Dan sekali lagi ia satu perkara yang cukup besar tapi perlu dilakukan dalam masa 3-4 tahun ini. Dan mungkin antara perkara yang asas juga yang sekarang ini perlu dibuat ialah memahami Madani yang ingin kita pergasakan untuk tempoh yang kita ada. Sekarang ini pun kita dalam sambutan setahun Kerajaan Malaysia Madani. Jadi untuk ini bagaimana peranan JKOM? Kerana itu bagi saya kita 1 tahun ni tak bolehlah dijadikan sebagai kayu ukur gagal ataupun berjaya sekalipun kan. Sebab it's a journey kan. Dan yang lebih penting lagi kena difahami juga, Wan, kita mewarisi satu legasi yang tidak sebenarnya membantu suasana yang ada sekarang ini kan. Sebab sebagaimana yang kita maklum, soal kita baru saja melepasi era COVID,
ketidakstabilan politik, klimaks ekonomi dunia yang tidak membantu kondusif kepada apa-apa juga usaha yang kita buat dalam negara. Jadi semua ini memerlukan strategic action, pendekatan strategik yang membolehkan kita bergerak ke hadapan. Tapi saya punya keyakinan saya ialah insya-Allah saya nak sebutkan bahawa PMX dan Kerajaan Perpaduan ini dia akan menamatkan tempoh masa yang diberikan. Saya selalu sebut pada teman-teman dan warga JECOM, kita ada 48 bulan 48 months dari sekarang untuk meletakkan kembali negara ini atas satu landasan yang lebih kukuh untuk membolehkan kita memacu ke hadapan. Dan kerana itu apabila kerajaan memutuskan untuk mengadakan satu expo besar-besaran pada 8, 9 dan 10 ini untuk membolehkan seluruh warga Malaysia yang akan diadakan di Bukit Jalil nanti itu hadir melihat apa dia yang dimaksudkan dengan membangun Malaysia Madani ini, kerana di sana akan dipamerkan ataupun akan dipersembahkan untuk bukan saja tontonan, untuk dinilai dan difahami dan barangkali untuk membolehkan rakyat mengambil peluang inisiatif-inisiatif yang disediakan oleh agensi dan kementerian dalam konteks pelaksanaan apa yang dipanggil inisiatif Malaysia Madani itu. So bagi saya lah proses ini adalah satu proses yang sangat penting bagi membolehkan Malaysia Madani itu dijiwai ataupun sebab sekarang ni macam ada kesenjangan antara konsep Madani itu dengan kumpulan saksa yang nak disampaikan. Jadi kita nak merapatkan kesenjangan itu, caranya ialah membawa rakyat untuk melihat secara tangible lah di hadapan mereka, dan itu barangkali boleh memberikan keyakinan dan juga komitmen, iltizam untuk turut serta membantu PMX dan kerajaan yang ada ini untuk meneruskan agenda membangun Malaysia Madani. Hampir kesemua kementerian dan sejumlah besar jabatan-jabatan kerajaan terlibat dalam sambutan di Bukit Jalil 8, 9, 10. Jadi itu mungkin peluang yang paling hampir dan paling mudah untuk sampai ke satu tempat di mana semuanya tersedia dan kita boleh mendapat benar-benar sahih dan pasti tentang inisiatif dan apa yang telah pun dirancangkan. Dan bercakap tentang itu juga, Datuk sebutkan tadi, saya kira 48 bulan lagi ada untuk JECOM. Saya kira itu doa kita semua juga. Kita sudah rindu kepada kerajaan yang 5 tahun usianya. Dan untuk tahun depan, insya-Allah untuk tahun depan 2024, way forward JECOM mendepani cabaran-cabaran yang baru dan nak menangani kontroversi serta persepsi terhadap kerajaan, dalam masa yang sama juga mungkin membetulkan juga persepsi terhadap JECOM. Bagaimana? Perkara yang paling penting tadi isunya persepsi di situ. Kerana itu bagi saya penjendamaan semula itu, rebranding JECOM seperti mana yang termaktub dalam surat beranak dia tu. Kan, sebab bila sebut JECOM orang masih terbayang jasa. Sedangkan tapi saya rasa insya-Allah akhir-akhir ini pun kita dah dapat lihat bahawa bukan nak menjarakkan, tapi nak melihat bahawa fungsi dan peranan itu jasa telah melakukan apa yang sepatutnya dilakukan pada zaman, masa dan ketikanya. Tetapi untuk menggunakan pendekatan yang itu dalam konteks cabaran yang ada sekarang, barangkali mungkin tak berapa sesuai lah kan. Sebab dalam situasi yang ada sekarang, kita tidak boleh melakukan apa yang dipanggil doctrination. Kita tak boleh melakukan confrontation ataupun memaksa sesuatu itu diterima. Jadi pendekatannya lebih demokratik. Pendekatannya membentuk di mana kita kena engage
membina jembatan, membina hubungan dengan semua pihak supaya apabila ada interaksi ataupun komunikasi yang lebih harmoni itu, maka dia membuka peluang untuk bukan saja saling memahami, membuka peluang untuk kerajaan yang ada ni menyampaikan maklumat yang sepatutnya disampaikan kepada rakyat. Baik. Sedikit saja Datuk, tahun ini juga tahun yang agak kontroversi untuk JCOM. Jadi mungkin tahun hadapan Datuk mengharapkan tidak ada perkara-perkara yang boleh mungkin memberikan kesan atau impak pada JCOM. Dia ada benda yang dalam kawalan, ada benda yang di luar kawalan kita. Jadi kita kena bezakan. Kalau betul lah orang nak bercakap tentang kontroversi, saya menganggap itu hal dalam organisasi ni kita bercakap about the success of the organisation. We talk about the public victory, bukan sebab individu. Kan? Kalau kita ada orang yang terbaik sekalipun dalam organisasi, tetapi organisasi itu tak perform atau organisasi itu tidak bagus, yang terbaik itu pun tak bagus. Jadi kalau berlakulah ada benda-benda yang bagi saya anggap terpencil, because itu hal yang terlalu personal dan peribadi yang tidak menjejaskan gerak kerja organisasi. Saya berani menyebut secara terbuka di sini, apabila berlaku insiden yang melibatkan yang kita sama-sama maklumlah kan, kepimpinan yang ada dalam JCOM itu sendiri, kita mengambil sikap bahawa itu adalah hal peribadi yang perlu diselesaikan, bukan mengheret. Bahkan keseluruhan saya fikir Datuk yang berkenaan pun menyebutkan mantan KP sendiri, saya sebut malam ini, menyebutkan bahawa dia terus meletakkan jawatan itu kerana beliau mahu memastikan bahawa organisasi ini terus bergerak ke hadapan. Jadi pada saya kita kena hormatilah yang itu. Hormati itu. Dan insya-Allah saya yakin organisasi JCOM yang ada sekarang dengan warganya yang nampaknya bersemangat untuk memasuki tahun baru 2024 ini, mudah-mudahan kita akan jadi sebuah organisasi yang lebih efektif, lebih berkesan dalam membantu PMX dan kerajaan perpaduan ini mengangkat Malaysia Madani. Terima kasih Datuk Ismail Yusof, Timbalan Ketua Pengarah Komunikasi Komuniti, Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM, bersama kami menerusi ruang bicara malam ini, Malaysia Madani, JCOM dan cabaran masa hadapan. Terima kasih juga untuk anda yang setia bersama-sama. Saya Wan Sharina. Jumpa lagi pada lain masa.